Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan pelbagai kelebihan, yang dikurniakan pelbagai kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada kita agama yang merupakan tujuan, yang merupakan maksud kita diciptakan di atas dunia ini, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut cara panduan yang telah disampaikan daripada Rasulullah Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat sebelum ini, iaitu umat-umat terdahulu, mereka syariat agama mereka adalah susah berbanding syariat agama umat akhir zaman, berbanding syariat Islam. Ada di kalangan jika umat terdahulu melakukan kesalahan, maka mereka bukan setakat perlu bertaubat, namun begitu mereka perlu lakukan apa-apa hukuman yang diperintahkan menyusuli taubat, seperti seperti Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika di kalangan umat Nabi Musa yang melanggar batasan, yang telah menyembah patung, maka mereka bukan setakat disuruh bertaubat, bahkan mereka perlu membunuh diri sebagai menyempurnakan proses dalam menyempurnakan proses bertaubat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, sebesar mana pun dosa yang dilakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dan tidak ada hukuman melainkan hukuman hudud yang jika dijalankan oleh pemerintah Islam dengan syarat-syarat yang tertentu. InsyaAllah pada rakaman kali ini, khususnya kepada ahli qaryah, ahli jemaah surau As-Salikin, Taman Desa Sentosa, kita menyambung pembacaan hadis huraian berkenaan dengan hadis yang huraian daripada hadis yang ke-38 yang saya telah baca sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan niat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
akan menilai setiap niat orang-orang yang beriman. Niat orang beriman ni sangat berharga dan ada nilainya. Bukanlah apabila seseorang yang beriman itu berniat, berazam untuk melakukan kebaikan, lalu tidak dapat melakukannya, maka jika walaupun hanya berniat tetapi dengan sebab-sebab tertentu tidak dapat mengamalkannya, menunaikannya, itu pun akan ditulis sebagai satu amalan baik. Begitu juga nak melakukan berniat terlintas untuk membuat keburukan, kejahatan, tetapi membatalkan, apabila sampai masa membatalkan, tidak jadi membuat kejahatan, maka itu pun diberikan pahala kerana membatalkan niat jahat itu. Dan di dalam hadis yang dibacakan pada rakaman sebelum ini dan pada hari ini ialah berkenaan dengan niat. Bagaimana kita seorang apabila kita beramal, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang sama ada yang besar ataupun yang kecil, semuanya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita perlu membaiki niat, memperbetulkan niat. Dan sebenarnya setiap manusia itu tak terlepas ketika melakukan apa-apa juga perbuatan, tidak terlepas daripada mesti ada niat, mesti ada maksud, mesti ada tujuan, ada aim, ada target yang dia akan perolehi. Ada sebahagian manusia melakukan apa-apa juga perbuatan semata-mata untuk mendapat balasan di dunia, semata-mata untuk mendapat habuan di dunia ini. Namun ada juga sebahagian manusia di kalangan orang-orang beriman, di kalangan alim ulama, di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan kebaikan, mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semata-mata kerana Allah, semata-mata untuk akhirat, semata-mata untuk mendapatkan balasan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan barang sesiapa yang membuat kebaikan dan inginkan balasan di dunia, maka dia akan dapat balasan di dunia ini, dan namun begitu tidak ada bahaginya bahagian di akhirat. Semuanya dah diberikan di dunia ini. Apabila perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan itu bukan kerana Allah, bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk mendapatkan habuan dunia, maka diberikan di dunia. Namun begitu, ada juga keadaan di mana seseorang melakukan amalan yang baik, melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana Allah. Lalu bila selesai, maka adalah di kalangan manusia yang puji, yang berasa senang dengan perbuatannya. Lalu orang yang mendengar, orang yang buat amalan baik itu pun mendengar dan berasa senang hati. Maka itu ialah satu khabar gembira, berita gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui, seseorang itu tidak sunyi, yakni semasa dia berniat. Seseorang itu tidak terlepas semasa dia berniat untuk melakukan sesuatu perkara daripada salah satu daripada tiga keadaan. Apabila seseorang berniat ataupun terlintas niatnya di dalam hati, maka niat itu terbahagi pada tiga keadaan. Jadi niat seseorang itu akan ada salah satu daripada tiga jenis niat ini. Yang pertama, bahawa ia berniat serta bertindak melakukannya. Maknanya seseorang itu berniat
sama ada nak buat benda baik atau buat benda buruk. Terlintas, terdetik. Hati itu berkata-kata. Contoh, aku nak bersedekah hari ini. Aku nak berikan sumbangan kepada masjid, ataupun aku nak nak belanja orang yang susah, contoh. Tetapi kemudian apabila sampai masa, sampai waktu, tempat yang dia berniat tu, contoh apabila sampai ke masjid, maka dia pun berikan sedekah, ataupun dia berikan sumbangan kepada masjid, ataupun jumpa orang yang susah lalu dia pun berikan sedekah. Maknanya dia berniat dan dia buat. Yang kedua, ia berniat dan tidak bertindak melaksanakannya, sedang dia boleh bertindak. Maka hukum keadaan niat yang demikian dan keadaan niat yang pertama ada diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini seperti yang akan datang dinyatakan dalam hadis ke-39. Kalau mengikutkan buku ini, hadis ke-39 ada dibawakan hadis berkenaan dengan niat, dengan keadaan niat secara detail, secara terperinci, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikatnya menulis perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi yang kedua tu mana berniat tapi tak buat. Yang ketiga, yang kedua tu dia berniat, kemudian dia tak buat sedangkan dia mampu. Yang ketiga, ia berniat untuk melakukan sesuatu perkara sedang ia tidak mampu melakukannya. Lalu dia berkata dalam hatinya, kalaulah aku terdaya melakukannya, nescaya aku lakukan. Maka dia beroleh balasan bagi apa yang dia niatkan sebelum itu, sama seperti yang didapati oleh orang yang mengerjakannya. Ini keadaan ketiga sama dengan yang pertama. Yang pertama, orang tu berniat, contoh nak buat baik, lalu bila sampai masa, maka mereka terus lakukan kebaikan, iaitu apa yang dikata oleh hati dikotakan oleh anggota badan. Dan memanglah bila berniat ini hanya lintasan hati. Ada juga niat itu dizahirkan, iaitu ada seseorang memberitahu kepada orang lain bahawa dia nak buat satu kebaikan. Contoh, dia beritahulah dekat orang yang menguruskan tempat-tempat kebajikan dan sebagainya, sekolah-sekolah agama, ustaz ataupun tuan, saya berniat ni, apabila saya dapat sekian-sekian, apabila saya dapat rezeki lebihan, saya punya kerja projek ni berjaya contohnya, maka saya akan bagi sumbangan lah. Itu dia zahirkan niat. Tapi biasanya apabila kita sendiri di dalam amalan seharian kita akan terlintas, ataupun sebenarnya daripada apa yang kita dengar tentang kelebihan-kelebihan amalan. Contohnya kita mendengar saranan ataupun kelebihan datang ke masjid secara berjemaah. Dia alhamdulillah bermula malam ni, waktu maghrib inilah di Selangor, insya-Allah adalah rezeki untuk, telah ada kemudahan untuk datang ke berjemaah, insya-Allah. Jadi katakanlah berniat untuk malam ni pergi ke surau, ke masjid. Jadi itu adalah hasil daripada, kesan daripada yang kita dengar, hadis-hadis yang pernah kita dengar, bahawa orang yang pergi ke masjid, setiap langkah itu akan diberikan satu pahala, digugurkan satu dosa, diangkat satu darjat. Dan solat berjemaah di masjid surau ini pastilah 25 kali ganda ataupun 27 kali ganda berbanding solat bersendirian.
Jadi itu adalah perkara-perkara yang akan mendorong seseorang itu berniat kebaikan. Ataupun dia mendengar tentang kelebihan bersedekah. Orang yang bersedekah ini, orang yang infakkan harta ni di jalan Allah. Apa sahaja jalan-jalan kebaikan, maka dia seperti infaknya itu, sumbangannya itu seperti sebatang satu biji benih yang tumbuh, yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu ada sebatang pokok lah, senang. Satu perumpamaan orang yang infakkan hartanya, sumbangkan harta ni jalan Allah seperti satu pokok yang mengeluarkan 7 batang dahan. Dan setiap satu dahan itu mengeluarkan 7 buah. 10. Setiap satu dahan itu mengeluarkan 10 biji buah. Maka jumlahnya menjadi setiap dahan itu mengeluarkan 100 biji buah. Maka jumlahnya menjadi 700. Ini bermakna infak seseorang itu di jalan Allah, sumbangan seseorang itu di jalan Allah akan bertambah, akan berkali ganda daripada jumlah yang dia beri. Bahkan ada sesetengah keadaan bukan setakat 700 kali ganda, boleh mencapai lebih lagi daripada 700, sehingga berkali-kali ganda bighairi hisab, sehingga tidak dapat dihitung lagi gandaan kurniaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang ketiga ialah orang itu berniat tapi dia tak mampu nak buat. Dia niat kebaikan tapi dia tak mampu. Contoh kalau sama dengan contoh pergi ke surau masjid untuk solat berjemaah, dia memang uzur, memang tak dapat pergi, ataupun ada apa yang perkara yang menghalang yang memang tak dapat. Contoh tentang keadaan sekarang, sembahyang Jumaat, solat Jumaat, ada sebahagian orang semua orang perlu berusaha lah, apabila ada peluang maka perlu pergi. Tapi ada orang yang mungkin tak boleh nak pergi lagi, dihalang untuk pergi ataupun memang ada keuzuran, maka dia berniat memang untuk pergi menunaikan solat fardu Jumaat, merupakan syiar agama Allah. Tetapi bila tak dapat pergi, insya-Allah dengan sebab niat yang betul, dengan sebab dah pasang niat itu, jika aku mampu memang aku akan pergi, maka insya-Allah dia akan dapat pahala sama dengan orang yang berniat dan dapat pergi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan para sahabat yang mana mereka tak mampu untuk pergi berjihad, berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memang benar betul-betul berniat dan juga mereka memang berkeinginan, berazam, berkeinginan dengan kuat untuk sama-sama pergi meninggikan kalimah Allah, sama-sama keluar berdakwah. Tetapi dengan kekurangan yang ada, maka mereka sebenarnya diuzurkan daripada pergi berperang. Tidak ada langsung bekalan, tidak ada langsung kenderaan yang nak ditunggangi. Yang ada pun pergi semasa perang Tabuk, yang pergi pun berkongsi bergile-gile menunggangi unta. Dan ada sebahagian sahabat yang beriman kepada Allah SWT, maka mereka sehinggakan bila tak dapat pergi tu, bila mereka berpaling pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Itu tanda bahawa seseorang itu memang berniat dengan sebenar-benarnya untuk melakukan kebaikan. Itulah contoh kita, itulah idola kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hendaklah diingat lagi, sesuatu amal itu ada kalanya dikerjakan dengan perasaan riak semata-mata, dan ada kalanya bercampur dengan riak.
Kedua-dua jenis ini tidak ada pahala padanya, bahkan haram dilakukan. Demikian juga tidak ada pahala bagi mana-mana amal yang dikerjakan semata-mata dengan tujuan mendapat keuntungan dunia, seperti berjuang di medan perang untuk mendapat harta rampasan sahaja. Tetapi kalau perjuangannya itu untuk meninggikan kalimah Allah serta mendapat harta rampasan perang ataupun harta dapatan perang lah, dapatan perang, maka perjuangannya yang tersebut mendapat pahala walaupun tidak sepenuhnya. Baik. Jadi ini berkenaan dengan niat yang bercampur. Mula-mula mungkin berniat semata-mata kerana Allah, tak ada niat nak dapat dunia, tak ada niat nak tunjuk pada orang. Tetapi dia dah bercampur dengan syaitan ini, dia akan cuba hasut orang yang buat baik. Asalnya dia tak nak bagi orang buat baik, dia akan cuba hasut manusia, was-waskan manusia supaya tidak buat baik, buat buruk saja, buat jahat saja. Tapi apabila ada orang yang buat kebaikan, maka dia akan kacau, dia akan ganggu, dia akan rosakkan niat. Jadi dia akan masukkan, dia akan bayangkan kalau dah buat baik ni, ini boleh dapat ni, boleh dapat dunia ni, boleh dapat, orang boleh bagi balasan baik. Ataupun kalau kau buat ni, kalau orang tahu memang orang akan puji lah, baiknya kamu, ataupun ni orang yang bagus. Jadi kalau semata-mata dipenuhi dengan riak, niat itu semata-mata kerana dunia, maka memang tak dapat pahala, bahkan akan menjadikan amalan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu alim ulama, para ulama menyatakan bahawa niat ataupun niat yang ikhlas ini perlu diusahakan. Orang yang nak buat apa-apa amal, maka pastilah pada peringkat awalnya dia berniat semata-mata kerana Allah. Namun begitu, apabila datang hasutan syaitan, bisikan syaitan, maka dia perlu betulkan niat dia ketika dia sedang buat mana-mana amal kebaikan. Ketika sedang mengerjakan mana-mana ibadah, maka perlu perbetulkan niat. Kemudian pada selepas selesai membuat apa-apa amal kebaikan, kita kembali kita bertafakur pada Allah Ta'ala, kembali memperbetulkan niat hati. Kalau kata buat mana-mana amal yang besar tu, mana-mana kebajikan yang besar, biasanya selepas selesai tugas, selesai amal itu, maka kita akan cek balik, kita akan periksa, kita akan postmortem lah, apa yang kurang dalam kita punya kerja-kerja tadi. Maka di antara postmortem, di antara benda yang dibuat, di antara perkara yang perlu diperbaiki dalam postmortem itu adalah niat kita, adakah semata-mata kerana Allah ataupun kerana yang lain. Jika ada, maka kita betulkan, ya Allah, ampunilah aku, semua ini dibuat semata-mata, aku buat semata-mata untuk mendapat redha-Mu. Dan kita beristighfar. Sebab itu dalam amalan yang paling besar, yang paling utama, yang paling afdal yang kita lakukan, iaitu kita solat pun selepas itu kita akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada apa-apa kekurangan, seandainya terdetik perkara-perkara selain daripada mentaati perintah Allah. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan tentang orang yang berjihad, berperang, tetapi semata-mata kerana dunia, semata-mata supaya dipanggil orang berani, ataupun semata-mata nak dapatkan harta dapatan perang. Tentang harta rampasan perang ni, kalau di zaman sahabat, mereka memang pertama sekali mereka akan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian apabila jika perlu, barulah mereka akan perang, akan jihad. Jadi
orang-orang Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukan perang sebagaimana perangnya orang-orang bukan Islam. Mereka memang merampas, menghancurkan. Tapi perangnya orang Islam ini sebagaimana yang disyariatkan. Tidak ada merosakkan, tidak melibatkan luar daripada medan peperangan. Jadi apabila ada harta yang dapat itu selepas kemenangan, maka itu memang dipanggil harta yang diperolehi, harta perolehan perang. Bukan pergi rumah-rumah orang bukan Islam, bukan masuk sebagaimana orang-orang Islam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang zalim, tentera-tentera, raja dan tentera yang zalim, mereka masuk, mereka rampas segala harta. Bukan seperti itu keadaan orang-orang Islam. Jadi kalau disebutkan orang yang memang semata-mata untuk dapat nama, seorang pejuang, seorang yang berani, maka walaupun amalan itu besar, amalan syahid, namun begitu tidak membawa ke syurga, bahkan lebih awal masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Sebab apa? Itu ialah bila ada perkara yang besar, bila ada tugas yang besar ataupun tugas yang tinggi kedudukannya, maka apabila dilakukan bukan kerana Allah, risikonya pun tinggi. Orang yang syahid, ganjaran mereka ialah mereka, orang syahid ini adalah di antara amalan yang sangat besar, tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang syahid ini hidup, selepas mereka meninggal dunia pun mereka hidup di sisi Allah, sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang syahid ini tidak ada amalan yang lebih. Orang syahid ini apabila mereka meninggal dunia, bila ditanya pada orang-orang yang telah pun syahid, apakah amalan, apakah yang mereka nak buat, maka orang yang syahid mereka mengatakan, kami mahu kembali ke dunia untuk syahid lagi, untuk syahid lagi, kerana besarnya nikmat berjihad di jalan Allah dan syahid. Jadi jikalau seseorang melakukan sesiapa yang melakukan sesuatu amal ibadah, kemudian terlintas di hatinya perasaan riak semasa ia mengerjakannya, lalu ia menolaknya dengan serta-merta. Ni mana sentiasa kita periksa apakah niat kita betulkan niat. Tidaklah tercacat amal ibadahnya itu. Jadi bila seseorang melakukan apa-apa juga amal ibadah, kalau terlintas ataupun terdetik niat yang salah, maka cepat-cepat tepis ataupun tolak. Kerana memang biasalah syaitan ini tidak pernah redha, tak pernah puas, melainkan apabila manusia itu mengikut apa yang dikehendaki. Sehingga kan kalau orang yang buat baik pun, amalan baiknya itu bertukar jadi amalan yang riak. Maka jika datang perasaan riak lalu segera ditolak, maka tidaklah tercacat amal ibadahnya itu. Masalah ini diakui sahnya secara ijma' ulama'. Kalau dia teruskan perasaan itu, maknanya tetap dalam keadaan riak, maka hampalah. Kalau ia teruskan perasaan riak itu, maka hampalah amal ibadahnya yang tersebut daripada beroleh pahala. Kalaulah perkara yang dikerjakan itu berhubung antara satu dengan yang lain hingga ke akhirnya, seperti yang terdapat dalam sembahyang dan juga yang terdapat di dalam amalan haji. Tetapi kalau perkara yang dikerjakan itu tidak berhubung antara satu dengan yang lain, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, maka ia hanya mendapat pahala bagi bahagian yang tidak ada perasaan riak padanya. Kalau pula satu-satu amal ibadah yang dikerjakan itu sempurna dan bersih suci daripada segala yang mencacatkannya,
kemudian dia dipuji orang. Kalau amal ibadah tu sempurna dan bersih, suci daripada segala yang mencacatkannya, antaranya riak ataupun niat semata-mata kerana dunia, habuan dunia, maka yang demikian tidak merosakkan ibadahnya. Kemudian dia dipuji. Kemudian dia dipuji orang, lalu ia bergembira dengan pujian itu, maka yang demikian tidak merosakkan ibadahnya yang telah sempurna itu. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang keadaannya buat kebaikan semata-mata kerana Allah, lalu apabila orang berasa sedang, orang pun puji dan dia pun berasa gembira dengan pujian itu, maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tilka busyra tilka ajilu busyral mu'min. Itu ialah berita gembira yang disegerakan kepada orang-orang yang beriman sebagai hadiah di dunia ini lagi, apatah lagi di akhirat, maka balasannya lebih menggembirakan orang-orang yang melakukan perbuatan dengan niat yang ikhlas. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kedua nanti. Ini merupakan siri pertama bulan Mac ini. Siri kedua hadis berkenaan dengan niat dan bagaimanakah setiap niat baik dan buruk itu diberikan pahala dan berapa kadarnya, insya-Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.